بالله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba-Nya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merapatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dalam arti kata sebenar-benar syukur yang hadir dari hati kita, hati yang benar-benar sedar akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang Allah kurniakan kepada kita hari ini. Yang ini nikmat yang utama yang Allah kurniakan itulah nikmat iman, amal ketaatan. Itu nikmat yang besar, mengatasi nikmat dunia, nikmat yang kecil. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 77, "Kul mata'ud dunya qalil." Katakanlah sedangan dunia, hal berkenaan dunia ini qalil. Sedikit, qalil. Dan bandingan dengan akhirat itu Allah nyatakan terus, "Walal akhiratu khairul liman ittaqa." Akhirat itu kekal. Namun jemaah sekalian, iblis sangat memainkan peranannya di dalam menjadikan kita ni jemaah sekalian. Allah rakamkan kata-kata iblis dalam surah Al-A'raf ayat 17. Kata iblis apa? Dia akan datangi kita ni dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Nak buat kita tak solat, nak buat kita tak puasa, tak baca Quran, tak beramal. Tidak jemaah sekalian. Iblis nak buat kita tidak merasai syukur, hati kita tidak bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin, kata iblis. Kau tidak akan dapati mereka ni bersyukur. Jadi ni perkara ini perlulah menjadi peringatan yang penting, kerana Allah pun nyatakan bahawa apabila berkaitan dengan kalimat syukur, qalil, sedikit yang bersyukur. Malah iblis mengatakan di hadapan Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau tidak akan dapati mereka ni bersyukur.
Maknanya musuh pun menyata perkara yang sama. Pencipta kita iaitu Allah Rabbul Jalil pun menyatakan sedikit yang bersyukur. Maka ianya mestilah letakkan prioriti keutamaan dan berharap. Jangan sampai kita hilang harapan, seakan-akan kita sudah merasakan kita ni bersyukur, walhal kenyataannya sedikit yang bersyukur. Ianya adalah kerja hati. Lalu kita mesti minta dengan Allah agar hati kita ini dikurniakan. Allah jadikan kita ni, Allahumma ja'alni syakura, jadikan kita hamba yang bersyukur. Kenapa jemaah sekalian? Belum tentu kita boleh datang solat dengan rasa bersyukur. Belum tentu. Nyata solat tentu dah tak syukur. Sebab terjemahan syukur taat. Kata Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala alaih, terjemahan syukur adalah menterjemahkan seluruh nikmat menjadi taat. Bil makna suruhan Allah. Masa, nikmat masa. Apa nak guna nikmat masa? Solat, nombor satu. Solat. Masa Allah bagi, solat, nombor satu. Dia tak ada sibuk dengan mana lain. Yang tak solat, mana dia tak mensyukuri nikmat Allah. Dan di sini perkara yang sangat berikan perhatian. Mudah-mudahan jemaah sekalian, Allah pilih kita, Allah bentuk hati kita, Allah kurniakan kita sifat hamba yang bersyukur, datang beribadah kepada Allah dengan rasa bersyukur itu. Yang ini rasa kehambaan datang. Kita solat sebab kita nak lahirkan rasa bersyukur. Bukan sebab kita ada masa, bukan sebab kita ada tenaga, bukan sebab lain. Sebab apa? Sebab kita hambanya datang kepada Allah itu dengan rasa bersyukur, kerana Allah pilih kita untuk beribadah kepada Dia. Dan ini kata kunci dalam perbahasan hakikat kehidupan ini. Dalam mana-mana segi tausiah, tazkirah kuliah, mukadimah perbahasan, pasti saya akan tekankan perkara ini jemaah sekalian. Kenapa? Dalam kehidupan kita itulah kerja musuh utama, all rounder dia bagi. Dia akan buat kita all rounder. Sekeliling kita ini dia akan hijab kita daripada merasai rasa bersyukur, ataupun dalam bahasa mudah membina ataupun menghadirkan rasa kehambaan. Adanya semua ini dengan kekuasaan Allah. Nak rasa begitu bukan satu perkara yang mudah. Maka sebab itulah kita bahaskan kehidupan kita ini dengan bersandarkan perbahasan hakikat kehidupan yang berhujahkan. Kalau kita lihat, kita hujahkan dengan sifat wajib bagi Nabi SAW. Dan kita telah pun masuk pada perbahasan usul yang kedua perbahasan kehidupan, iaitu amanah. Kita telah bincangkan dalam bab sidik, muka surat 73. InsyaAllah sambung dalam perbahasan muka surat 73. Nah, betul? 73 ke 74. Di sambungan tak apa. Sini tulis 73. Kita dah masuk pada perbahasan 73 ini, yang ini daripada kupasan dan kefahaman yang sudah dibina pada fasa siddiq. Dalam bab kehidupan jemaah sekalian, bila membincangkan bab syukur tadi, kufur, rosak, tak puati, ini semua ada dalam kehidupan. Amalan kita insya-Allah kita boleh jaganya dengan segala rukunnya, segala kaifiatnya, kita jaga baik-baik amalan, sah batalnya. Namun diterima atau tidak amalan itu letak pada kehidupan. Dan sudah pasti sah batal amalan itu menjadi keutamaan lah syariat. Setelah kita bersyariat, dah selesai kita tadi solat, ikut segala manhajnya, kaifiatnya. Kemudian soalan dia adalah diterima atau tidak. Itu persoalan besar yang perlu kita perhatikan. Maka di sini dibina pada fasa pertama perbahasan hidup ni, kita nak mendalami hidup ni dengan siddiq, yang ini benar, jujur. Dalam tajuk-tajuk yang kita telah bahaskan sebelum ini, iaitu dalam kehidupan yang bersandarkan kepada benar, siddiq. Maka ia akan membawa kita untuk meneroka seterusnya pada fasa pembangunan dalam mandiri. Iaitu hidup kita ni jemaah sekalian mesti bermula dari dalam. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita, yakni memahami akan pelaksanaan minda, akal, fikiran kita ni dan hati. Amanah ni Allah bagi kita akal, hati yang akan menghasilkan satu perasaan, satu sangkaan yang membawa kepada
husnuzon, sangka baik. Dan ia merupakan dalam peringkat af'al, bahasa moden ni, pelan tindakan ni saya guna. Dalam peringkat af'al kita, perbuatan kita, pada fasa amanah yang akan menjurus kepada kekuatan dalaman. Islam mengajar kita, membentuk kita untuk membina kekuatan dalaman. Bila sudah benar, kemudian amanah. Bila sudah benar, bermula hidup dengan yang benar. Benar itu dengan Allah. Kita bahaskan kehidupan dengan Allah. Bermula dengan nama Allah. Itu kata dengan Allah tu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Dalil permulaan kehidupan. Sebab Nabi SAW wahyu pertama Iqra'. Apa dia? Bismi rabb. Bukan saja Iqra' saja, tapi bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bermula kehidupan. Walaupun Nabi SAW umur 40 tahun waktu itu. Tapi kehidupan, kata hidup ni, sebenarnya hidup ini apabila kita bertemu kembali hati kita kepada yang hak. Hiduplah hati. Tapi kalau hati ini dibawa kepada perkara yang selain Allah, maka matilah dia. Bila sebut bertemu yang hak, maka bermula dah siddiq, jujur, benar. Bila kebenaran telah terbina, telah dapat kebenaran, maka seterusnya yang nak dibina adalah dalaman. Nak masukkan benar tu dalam diri. Yang mana kebenaran itu membina kekuatan. Sebab itu kalau kita lihat umat Islam ni, terutamanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau lihat bagaimana Allah bina kekuatan Nabi SAW itu dari dalam, bukan dari luar. Kalau tengok luar, tengok cerita. Luar ni ibarat macam, kalau kita lah zaman Nabi, wallahu a'lam lah, sejauh mana sebab tu awalun ni iman yang hebat lah. Kalau sahabat awalun, sabiquna awalun, orang-orang terdahulu ni memang iman memang mantap. Sebab apa? Tidak melihat kebendaan, tidak melihat luaran baru nak berjaya. Lihat bagaimana perang Badar Al-Kubra dengan tiada kelengkapan ketenteraan. Bayangkan. Dah lah kena halau. Nabi tak lari tapi kena halau. Di pulau dan dihalau. Bayangkan. Dari tempat kelahiran. Kemudian dengan tak bawa segala kelengkapan, semua selai sepinggang, tak ada apa. Kalau ikut kita sekarang ni tak ada apa, Zab, macam mana nak maju? Nampak luaran. Makna kalau masih melihat luaran baru berjaya, maka dia belum bertemu kebenaran. Hati-hati je masih. Sebab tu setengah perjalanan hidup seseorang tu, kadang dia bermula macam ni. Dia bermula mengenai hidup ni bila satu-satu Allah hilangkan, satu-satu Allah jatuhkan. Dah tak ada apa baru dia sedar apa yang ada. Dah tak ada apa baru sedar apa yang ada. Walhal sedar dululah apa yang ada sebelum tak ada apa-apa. Setengah tu manusia ini memilih jalan begitu. Akal ada tapi dia tak gunakan akal untuk melihat pada yang wajib yang ada tu. Jadi mengajilah. Nabi tidak, Nabi memang bermula tak ada. Memang susah. Tetapi kesusahan Nabi SAW itu tidak melemahkan perjalanan pembangunan kejayaan. Malah Nabi ketika ditekan, Nabi SAW dicabar, kehidupan yang di Makkah Al-Mukarramah itu di pulau, kemudian dihalau. Adakah Nabi give up? Nabi putus asa? Tak. Adakah sahabat berhenti? Tidak. Adakah sangka buruk datang? Tidak. Walhal waktu itu Islam belum 23 tahun, belum lagi, barulah 13 tahun. Malah 5 tahun yang pertama pun masih belum nampak lagi hala tuju. Tak nampak. Tak tahu, sahabat yakin je. Apatah lagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia yang benar ni mas sekalian, bila dapat kebenaran masuk dalam hati, dia tak ada lagi lah mendakwa-dakwi, tak ada lah. Nak berjaya dengan apa? Dengan Allah. Khalas. Hasbi Allah, syukur. Dia Masya Allah. Ini sebab tu mula-mula bangun kebenaran. Baru membawa kebenaran dengan pelaksanaan. Contoh, bila berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, nama Yasrib, Nabi nampak. Bila dengan Allah ni, Nabi tak pernah nampak bahawasanya Islam ni akan jadi terpinggir, tak lemah, tak. Nabi nampak kemajuan Madinah. Optimisnya Nabi SAW itu walaupun sekeliling menentang Nabi. Walaupun Nabi bersendirian dari awal permulaannya.
Tapi Nabi optimis. Itu amanah. Itu namanya kekuatan dalaman. Sebab memang bermula dari dalam intipati utama. Itu terbinanya kejayaan luaran. Yang mana menumbuhkan kepada pembangunan akhlak terpuji yang menjadi intipati utama pada fasa amanah ni adalah bagaimana melihat dalam diri dan diri melihat dengan kekuasaan Allah. Nak bawa yang benar tadi itu. Kalau benar hidup dengan Allah, apa yang kita nampak dalam diri kita? Maksud nampak dalam diri kita apa? Nampaklah kekuasaan Allah tidak pada diri kita ni. Masih nampak. Bernapas tanpa orang tolong pun. Padahal nafas paling penting dalam hidup. Tak ada orang tolong. Nak aku tolong napaskan tak? Mana tak lama dah tu. Bantuan pernafasan. Susah macam mana je mas sekalian. Tak ada orang tolong kita napaskan. Nampak? Itu nama kebenaran. Benar. Maka daripada situlah kita akan meluruskan. Pertama bila amanah ni kita mula nak luruskan hati kita. Kepada apa? Nak hadapkan kepada Islam. Hati ni nak hadapkan kepada Islam. Yang ni Islam hadap kepada Allah. Benar tadi bermula dengan siddiq. Bismillah. Billah. Dengan Allah. Walaupun kita mungkin tak dapat kepahaman secara menyeluruh, tapi keyakinan cukup satu. Allah pencipta segala-galanya. Khalas. Kalau Allah yang cipta susah, pasti Allah boleh cipta senang. Sekarang ni Allah ciptakan susah untuk kita. Yang kita ingat, kita tahu Allah yang menciptakan susah. Maka kita bersangka baik bahawasanya Allah boleh menciptakan senang. Maka luruskan hati kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Terpanggil Islam. Aslama, dia panggil serah diri. Angkat tangan. Serah diri. Sebab apa? Kita di bawah kekuasaan Allah. Serah diri pada Allah. Kerana Allah yang mentadbir hidup kita. Bukan kata susah, saya akan ubah kesusahan. Dengan apa nak ubah? Dengan usaha. Usaha macam mana nak ubah susah? Tu usaha luaran. Lagi sekali dia tertipu. Dia nampak susah ni luar je. Ingat susah tak ada kereta, usaha nak ada kereta. Setakat tu usaha dia. Bila dia ada kereta susah juga. Apa? Susah hati. Nak bayar pula bulan-bulan. Nak servis pula. Dulu tak ada kereta, susah juga. Dah ada kereta, susah juga. Jangan ingat susah tu selesai dengan kebenaran. Rupanya susah itu adalah hati kita ini. Bagaimana nak luruskan, kata Allah dalam surah Al-Jin ayat 16. Dan bahawa sesungguhnya kalau mereka manusia dan jin itu berlaku lurus di atas jalan yang betul, yang ini bermula dengan hati, dan hati menghadap kepada surah Allah. Islam. Nescaya kami akan memberikan mereka sebab-sebab kemewahan, terutama turunkan kepada mereka air hujan yang lebat. Mas sekalian, satu pandangan yang mesti kita jaga. Apa dia? Bila kita melihat dengan iman, Islam itu tidak mengajar untuk kita merempat di dunia yang milik Allah. Merempat maksud apa? Bila Islam je terpinggir, Islam je lemah, Islam saja miskin papa kedana, Islam saja ke belakang. Walhal Islam milik Allah kan. Nah, bumi ni milik siapa? Milik Allah. Dah tu. Kenapa kita tidak mendapat privilege daripada Allah? Ke kita tidak bersama Islam yang sebenar? Hati-hati. Apa dia? Ni hati, akal kita, hati kita ni tak selaras. Pikiran ke lain, hati ke lain. Pikiran patutnya sudah jelas kefahaman bahawasanya fikir tentang kebesaran Allah tadi. Kita dah siddiq. Ini pikiran kita telah belajar tentang bab kebesaran Allah. Kita bincang. Kita fikir dah bahawa alam ni tak boleh ada sendiri, ada dengan Allah. Cukup. Kita faham gitu. Pikiran kita. Tak adalah kita fikir-fikir, ya ke, boleh ke. Hati ni nak juga, tapi dia berbelah bagi. Sebab apa? Pikiran dia tak jelas. Sebab tu akal ni, bila mengaji dalam bab tauhid, siddiq ni juga perbahasan tentang tauhid. Meluruskan akal. Wajib akal tu untuk terima satu kebenaran bahawa yang ada hanya Allah. Hati benarkan.
Hati ni benarkan, ada hanya Allah, tasdik. Kalau itu faham, lurus. Tinggal lagi nak luruskan perbuatan pula, af'al. Bilanya ada hanya Allah, jangan buat apa yang Allah larang atas muka bumi Allah ini. Apa saja larangan, terutama larangan yang paling utama, la tusyrik billah. La tusyrik billah. Jangan dalam hati itu ada satu pun detik melintas hati-hati. Kalau melintas istighfar sebenarnya bahwasanya ada sumber lain yang boleh datangkan rezeki. Lalu apa terjadi? Maka efek amalan kita. Apa amalan? Datang solat pun nak berbelah bagi, kadang-kadang nak kena terpaksa cari masa untuk solat. Sibuk benar lah. Padahal solatlah masa utama kita. Sebagai contoh kan, kita tak rasa solat itu kerja utama. Utama yang kerja sendiri, bebas, tak ada terikat dengan siapa-siapa. Kerja sendiri kan. Tapi yang kerja sendiri tu payah jumpa. Sibuk katanya. Macam mana? Sedangkan kemewahan Allah janjikan, wallahi jemaah sekalian, dunia ni kalau kita lihat, kalau kita kaji tengok, cuba lihat kuasa mana yang Allah benarkan takbir dunia. Cuba tengok sekarang, cuba start pada zaman Nabi Muhammad SAW, terus tengok start Nabi Adam, cuba tengok sirah, mana kuasa yang Allah bagi keizinan memerintah dunia? Ada? Tak ada jemaah sekalian. Mereka cuba berkuasa ada, tapi kuasa mereka habis. Korun habis, Namrud habis, Fir'aun habis. Tak ada satu pun. Yang ada Islam, 2/3 dunia, kemuncakan Utsmaniyah. Ni ura-ura cerita 100 tahun kejatuhan Empayar Utsmaniyah, 19 Mac. 3 Mac 19 Mac 3 Mac 1924. 1924 2024 genap 100 tahun, maka menantikan kebangkitan Islam. Bangkit macam mana kalau solat pun tak nampak nombor 1, masjid pun tak nampak nombor 1, macam mana? Boleh bertempik lah maksudnya, tapi tak nampak hakikat kehidupan Islam dulu terbina dengan ni, faham? Contoh datang masjid, bagi masa spend time 1 jam daripada maghrib ke isyak, sejam setiap hari. Itikaf, istiqamah, ini kerja. Walaupun hati tak rela nak duduk, tapi paksalah juga. Macam kita kerja, kalau ikut kan mana rela bagi kerja panas-panas tu, tapi nak bayar kereta, pasal bayar rumah, pergi jugalah. Kalau ikut kan mana nak pergi, kalau boleh back in je. Bos, back in je boleh tak? Bulan ni rasa macam malas nak pergi. Senang cerita, kamu malas datang tak apalah, aku bagi surat berhenti terus, habis je. Sama datang masjid. Datang masjid ni adalah kunci kemewahan sebenarnya. Allah akan mewahkan tu. Tinggal kita nampak datang masjid Allah, kita downgrade masjid sendiri. Apa dapat datang masjid? Siapa yang salah? Tak percaya je kita. Buat satu kajian sidik 10 orang. Adakah anda nampak masjid ni boleh membawa kekayaan? Cuba tanya orang. Agak-agak anda nampak tak masjid ni boleh mendatangkan kekayaan? Boleh? Bila dapat bantuan daripada AJK, pulak dah katanya. Dia dapat tabung masjid, bantuan nampak boleh. Sebab apa? Sebab kan masuk masjid kan minta doa tu, abwa rahmatik. Keluar masjid kan doa pula, as'aluka min fadlik. Masakan tidak boleh kaya ustaz. Oh, ini kemah jawapan. Kalau ini jawab, bangkitlah Islam, kebangkitan yang ditunggu-tunggu. Nampak masjid, yelah kita dunia-dunia juga, masjid-masjid juga, kalau boleh. Tak ada masalah. Kita kena nampak masjid ni satu arah. Di sinilah bermulanya kebangkitan Islam. Ini lurus ni Islam. Apa Nabi buat syiar? Masjid. Cerita apa lagi? Ini kata yang benar. Kalau benar hati dia akan nampak. Hati dia akan nampak. Sebab tu datang masjid ni kerja iman. Inama ya'muru masajidallahi man amana billah. Bukan senang ni mas sekalian. Ni bukan senang, ni bukan kerja orang ada masa lapang.
Datang masjid, ini kerja orang yang nak berusaha membuktikan iman. Bukan senang mas sekalian. Sebab tu tengok Allah bagi kemewahan. Lagi satu bukti di surah Al-Jin 16. Cuba lihat. Nabi Sulaiman AS antara kerajaan yang Allah zahirkan, kerajaan kaya raya yang tak ada lagi tolak banding. Walaupun Nabi Muhammad SAW pun kaya raya juga sebenarnya. Yang mengasahkan Baitul Mal itu Nabi Muhammad SAW. 1/3 daripada harta rampasan perang Rasuah itu hal milik Allah dan Rasul. Bayangkan. Bukan sikit-sikit peperangan yang mas sekalian yang Nabi menang. Cuma yang nampak penceritaan Nabi Sulaiman AS. Cuba lihat macam mana Allah bagi kemewahan kat Nabi Sulaiman. Sebab kita duk bahas surah Al-Jin ayat 16. Biar kita amanah. Allah amanahkan masjid ni semua kena jaga. Biar kita jelas nampak. Kita jadi semua berasa bertanggungjawab untuk memastikan masjid ini sebagai amanah kita. Antara syariat yang mesti kita nampak. Kita kena ingat Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman AS ketika Allah berikan kerajaan yang begitu hebat, bermula apabila Nabi Sulaiman AS membina Masjidil Aqsa. Setelah siap Nabi Sulaiman AS membina masjid, maka Allah suruh minta apa nak. Ibarat tuan-tuan ni bina masjid lah ni. Datang masjid ulang-alik membina lah ni. Membina suasana. Membina. Kemudian doa lah pun nak. Minta. Lalu Nabi Sulaiman AS minta kepada Allah. Surah As-Sad ayat 35. Rabbil filli wahabli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ini satu doa yang meminta kekayaan dunia mas sekalian. Ya Allah ampunkan aku, kurniakan aku kerajaan yang tiada tolak bandingnya setelah aku. Engkau lah yang maha. Kerajaan ni mas sekalian tak mesti kita kena jadi Perdana Menteri, tapi kerajaan ni lah pimpinan kita sendiri, mampu memimpin keluarga. Tak ada siapa lah boleh ganti pimpinan macam kita lah. Sampai isteri kita kata tak ada ayah kau ni memang tak ada ganti. Ayah kau ni memang dia ni tak ada boleh tukar ganti. Macam itu Allah bagi. Dia tak ada istilah tahulah ayah kamu ni. Macam tu lah, sama lah macam lelaki lain. Pula dia samakan kita dengan lain. Jangan main-main. Tapi kalau kita doa minta macam ni, mudah-mudahan kita punya pimpinan tak ada siapa ganti. Tiada tolak banding. Kalau kita jadi pemimpin keluarganya tiada tolak ganti. Kalau kita jadi ada perniagaan di bawah kita, perniagaannya tak ada tolak ganti. Boleh. Di mana bermula ni sekalian? Masjid. Itu kata nescaya kami akan memberikan mereka sebab-sebab kemewahan, terutama turunkan kepada mereka air hujan yang lebat. Air hujan ni sebenarnya kaitan tentang rahmat Allah. Dengan lagi apabila manusia leka lalai jauh daripada perintah Allah, hujan yang jadi rahmat Wana'udzubillah min zalik boleh menjadi azab. Hati-hati. Kekuasaan Allah ni kadang-kadang kita tak duga. Air yang kita minum ni elok kan, boleh buatkan kita tersedap. Air yang sama boleh menghilangkan haus. Air yang sama boleh mendatangkan mudarat. Allah buat tersedap, buat macam-macam keadaan air ni boleh berlaku. Itu dia. Jadi memahami pada kedudukan ayat di atas adalah dengan melihat kembali kepada kehendak Allah SWT terhadap manusia itu. Ini kehendak Allah. Ini amanah. Apa Allah kehendak tadi gitu? Maksud kehendak Allah ni bermaksud apa yang Allah telah taklifkan tanggungjawab atas kita. Nah, Allah tidak perlukan makhluk istighna, tapi kita yang perlukan Allah. Ya, ini terhadap manusia tetap berlaku kembali kepada kehendak Allah terhadap manusia, iaitu dengan tetap berlaku lurus di atas jalan yang betul, yakni Islam. Ianya bermula kepada pembentukan dalam mandiri, iaitu pembangunan akhlak yang menjadi agenda utama kepada Islam itu sendiri. Seperti mana Nabi bersabda, "Nama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Tidak aku diutuskan adalah untuk memperbaiki akhlak. Tertinggal isu. Jadi amanah sangat berkaitan dengan pembentukan akhlak manusia. Baik, cuba kita lihat jemaah sekalian. Allah SWT mensyariatkan manusia untuk mengimarahkan masjid kerana ada kaitan tentang akhlak. Iktikaf ini mengurung nafsu, jemaah sekalian. Datang masjid memang membentuk akhlak sepatutnya.
Niat etika duduk, Allah akan jinakkan nafsu yang liar itu. Bila nafsu liar itu dijinak, maka eloklah akhlak. Datang pula dengan iman melihat kebesaran Allah. Datang melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Apa dia? Melihat dengan iman mengatakan sumber rezeki hanya pada Allah. Lalu datanglah kita bersyariat di rumahnya. Syariat apa? Solat, doa, kan? Jadi tertib, nampak. Tak adalah jadi susah hati, mana aku cari rezeki ni. Oh, payahlah ni, manalah ni. Bila datang hati yang tidak ditundukkan oleh Allah, maka liarlah dia. Bila liar, maka dia akan menunjukkan satu sikap akhlaknya tidak bagus. Yang tidak redha dengan ketentuan Allah, malah dia akan bergantung harap dengan makhluk. Ini yang bahaya. Maka Nabi SAW diutuskan untuk memperbaiki akhlak manusia ketika itu, jemaah sekalian, yang tidak mengikut garis panduan Islam, yakni bergaduh, berbunuh, dengki, khianat, semua berlaku. Maka yang pertama dibina itu adalah untuk yakin kembali kepada Allah, kemudian membawa manusia bersyariat, yakni dengan apa? Dengan solat dan masjid. Itu syariat pertama itu solat, kemudian masjid. Itu cara membentuk. Jadi amanah sangat berkait-kait dengan pembentukan akhlak manusia yang bermula dengan memahami kembali kedudukan hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan seterusnya diterjemahkan kepada sesama manusia itu hablum minan nas. Dalam kita mentadbir kehidupan ini, apabila kita nak melihat tugas-tugas yang sepatutnya kita lakukan, yang pertama tugas adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Itu berbalik dengan masjid kita bincang ni. Rumah Allah itu adalah hubungan kita dengan Allah SWT. Kalau rumah ini tak terjaga, jangan mimpi nak jaga rumah tangga. Itu satu. Orang lelaki dia kena jaga dua rumah. Saya ulang sekali, dua rumah. Dengar elok, jangan salah dengar. Kasih lagi bulan, dua orang rumah. Orang cakap dua rumah. Rumah Allah, rumah tangga. Nombor satu, rumah Allah. Cepat-cepat balik kerja, cepat-cepat sampai rumah, sebab cepat-cepat nak datang rumah Allah. Cepat-cepat nak datang rumah Allah, terutama waktu maghrib. Kerana maghrib ini permulaan hari bagi orang Islam. Baik, itu bagi dalam azan insya-Allah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sudah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khair. Sambung sikit kita buat kesimpulan. Memahami kembali kedudukan hubungan kita dengan Allah SWT. Ini dalam kita sibuk membina masa-masa Allah bagi, masa untuk dengan Allah itu bagaimana itu. Lalu baru kita pergi kepada hablum minan nas, mengurus manusia, mengurus diri itu, anfusakum, diri kamu. Bagaimana nak urus diri kan? Apa orang faham urus diri dengan mengadakan dunia, berbalik tadi luaran. Ada benda, ada rumah, ada kita, ada duit, ada semua bawa semacam terbina diri. La, salah. Mengurus diri dengan bermula mengurus hati. Perkara yang paling susah nak diurus adalah hati. Hati yang berbolak-balik. Jadi bagaimana hati ini nak ditetapkan supaya kita boleh membantu membina hubungan dengan manusia, yang manusia juga boleh berbolak-balik hatinya. Kita kena tetap hati. Sebab tu dengan Allah ni tetap hati itu. Wasabbit aqdamakum. Di mana nak tetap? Kata rumah Allah i'tikaf. Kan tetap duduk kan? Duduk i'tikaf. Nama i'tikaf. I'tikaf ni bukan duduk kejap sana, duduk kejap sana, duduk kejap sana. I'tikaf ni malah ada satu tempat yang kita dah pilih. Favorite tempat, kata kat Bucu sana. Bucu tu kan Nabi SAW. Dia tetap kat situ. Tetap. Hati pula nafsu tak senang duduk. Tapi bila sudah tetap hati, barulah boleh kita mendapat segala ilham yang baik untuk dilaksanakan dalam mentadbir urus manusia. Manusia di luar sana macam-macam ragam. Terutama ahli keluarga kita sebagai contoh. Yang ragamnya adalah yang terdedah dengan musuh-musuh Islam, yang iblis. Dia datang. Dia boleh berbisik-bisik kepada isteri kita. Ingat, Allah nyata dalam Quran. Berhati-hati, boleh jadi isteri anak-anak ni jadi musuh kita balik. Boleh jadi. Allah bagi peringatan. Jadi caranya tetapkan hati. Nak membina hubungan dengan Allah, tetapkan hati. Barulah kita terjemahkan hati yang tetap tadi mengurus manusia. Hablum minan nas. Berbuat baik dengan manusia. Hati dah tetap. Hati dah tetap dengan Allah. Buat baik dengan manusia. Kita tak harap balasan manusia. Itu nama berbuat baik dengan manusia. Kalau berbuat baik dengan manusia, berharap balasan manusia, itu bukan berbuat baik dengan manusia. Itu buat-buat baik dengan manusia. Buat-buat baik. Buat-buat baik dengan isteri, buat-buat baik dengan suami, buat-buat baik dengan anak-anak. Sebab hati tak tetap. Hati masih berbolak-balik, kan buat baik kan apa pun dapat. Hablum minan nas ni berbuat baik. Bagaimana nak berbuat baik kalau hati masih berbolak-balik? Hati berbolak-balik. Jadi nak tetapkan hati pada berbolak-balik, duduk di masjid i'tikaf, bagi masa 1 jam, setengah jam. Time bila boleh bagi? Time majlis ilmu. Time lain mungkin kita susah sikit nak buat. Kalau boleh buat, alhamdulillah. Maghrib isyak boleh. Baik. Maka apabila kita sudah dibekalkan dengan amanah sebagai af'al, pelan tindakan, baru kita diperkenalkan dengan tarikan dalaman diri ini diaktifkan. Ini maksud di bahasa modern saya guna. Bermaksud datangnya dipanggil sunatullah. Bagaimana berlakunya yang dipanggil pertolongan Allah di bahasa-bahasa lah. Datangnya pertolongan Allah tu datang dalam mentadbir urus manusia yang milik Allah. Aktif lah. Datangnya sunatullah itu. Pada peringkat ini dia ajar untuk memulakan tindakan dengan perbaiki hubungan dengan Allah. Dia kena mulakan dulu perbaiki hubungan dengan Allah. Kalau kita ada masalah dengan manusia, sebenarnya kita ada masalah dengan penciptanya. Itu sajalah. Tapi kalau kita tak ada masalah dengan manusia, walaupun manusia itu bermasalah dengan kita, dia tak puas hati dengan kita, tapi kita boleh berhadapan dengan keadaan itu. Bermaksud hati kita kuat untuk berhadapan dengan masalah itu. Bermaksud hati kita telah dibina hubungan baik dengan Allah. Kita boleh hadapi lah, insyaAllah. InsyaAllah dia datang pertolongan, ma'unah dia panggil. Tarikan dalaman diri ini untuk diaktifkan datangnya ma'unah, pertolongan. Datang ada hal-hal yang tak disangka-sangka. Datang pertolongan. Jadi kesimpulannya mas sekalian, bila telah memperbaiki hubungan dengan Allah, kemudian memperlengkapkannya sebelum melebarkan kepada hubungan sesama manusia. Sebelum kita nak mentadbir urus manusia ini, maka sebenarnya kalau ikutkan susunannya mesti membina dulu kekuatan dengan Allah. Sebab tu cuba lihat bagaimana Nabi SAW 13 tahun bina, 13 tahun sebenarnya hubungan dengan Allah.
Itu dakwah secara sulit tu, maksudnya dalaman dulu. Dah yakin data Allah bagi, maka bawa keluar. Hablum minan nas. Madinah ni lebih pada peradaban, melebar luas. Waktu itu dah tak takut dah perang Badar Kubra. Tentera 300 lawan 1000, tak ada masalah, tak takut. Hati dah tetap. Hati dah tak bersangka-sangka dah. Barulah kita boleh mentadbir manusia, mengurus tadbir dunia. Ni kadang-kadang kita sangka ni orang ni nak dengar tak cakap aku. Allah. Ni kan tak ada duit ni, cukup tak rezeki ni. Macam mana? Baru tak ada duit dah cakap cukup tak rezeki ni. Wallah ni tak ada duit. Walhal duit itu sekadar makhluknya Allah ada dan tiada kan. Rezeki sifat Allah. Razak tetap ada. Tapi caranya kena bina dengan Allah, kemudian baru kita membina dengan manusia. Jadi jemaah sekalian, itulah dia apabila kita berjaya mendahulukan, yakni membina, yakni sayang, hubungan ni akan datanglah sayang pada Allah. Dia ada kebimbangan lagi dalam diri, dalam menelusuri kehidupan. Semuanya datang justru semangat yang telah dibangun dengan kesedaran dan diri dipenuhi dengan rasa syukur yang sebenar. Hal ini adalah menyatakan akan islah kejayaan yang sebenarnya. InsyaAllah kita setakat itu dulu. Bagaimana kita nak membina kehidupan, kita akan sambung lagi pada sesi akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman. Mudah-mudahan bermaaf daripada saya kekurangan, sekadar itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanggung dengan tasbih kafarah.